Maka kalau kita melihat di sana ada seorang sahabat Nabi, iaitu bernama Rubai bin Amir radhiyallahu anhu. Apabila dia berhadapan dengan Raja Rustum, maka ada beberapa ungkapan kata-kata yang menjurus kepada persoalan yang disebut sebagai kemerdekaan ini ataupun merdeka menurut kacamata Islam. Maka di antaranya diungkapkan 3 perkara yang boleh kita ambil sebagai suatu pedoman dalam kehidupan kita, khususnya untuk kita mendapani perjalanan kehidupan kita. Pertamanya katanya min ibadatil ibad, iaitulah daripada perhambaan terhadap makhluk ila ibadati rabbil ibad, kepada perhambaan terhadap Tuhan makhluk. Maka yang pertamanya dia kata daripada perhambaan sesama makhluk, iaitu kepada perhambaan kepada Tuhan, yakni yang menciptakan alam ini. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. InsyaAllah bagi memberkati pertemuan kita pada malam ini, mana sama-sama kita mulakan majlis dengan baca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang hormati Tuan Pengerusi, Fadil dimuliakan Tuan Imam, Muazzin, seluruh ahli jawatan kuasa surau, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada saat dan ketika ini Allah taala masih lagi memberikan kita peluang untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini, dan kita dipilih oleh Allah taala untuk terus mengerjakan ibadah solat fardu maghrib secara berjamaah. Dan kesempatan ini sekali lagi kita diberi peluang untuk berada seketika dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah Ta'ala, mudah-mudahan mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah SWT. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau kita melihat negara kita baru saja menyambut sambutan hari kemerdekaan. Maka hari yang merdeka ini kita melihat pelbagai bentuk diraikan untuk mengenang kembali dan mengimbau kembali perjalanan yang lalu, para pejuang yang lalu, sehinggalah boleh mencapai status kemerdekaan negara, iaitu bebas daripada cengkaman musuh yang tidak membenarkan negara kita dimiliki secara mutlak oleh penghuni bumi yang bertuah ini.
maka barangkali kita tidak hidup di zaman itu dan ada yang hidup di zaman itu dan kita tidak merasai. Namun kita dididik dan diasuh di dalam Islam, khususnya untuk memahami jiwa yang merdeka menurut Rasul dan kalamullah, yakni Al-Quran Al-Karim. Maka kalau kita melihat di sana ada seorang sahabat Nabi, iaitu bernama Rubai bin Amir radhiyallahu anhu. Apabila dia berhadapan dengan Raja Rustum, maka ada beberapa ungkapan kata-kata yang menjurus kepada persoalan yang disebut sebagai kemerdekaan ini ataupun merdeka menurut kacamata Islam. Maka di antaranya diungkapkan 3 perkara yang boleh kita ambil sebagai suatu pedoman dalam kehidupan kita, khususnya untuk kita mendapati perjalanan kehidupan kita. Pertamanya katanya min ibadatil ibad, iaitulah daripada perhambaan terhadap makhluk ila ibadati rabbil ibad, kepada perhambaan terhadap Tuhan makhluk. Maka yang pertamanya dia kata daripada perhambaan sesama makhluk, iaitu kepada perhambaan kepada Tuhan, yakni yang menciptakan alam ini. Maka inilah suatu bentuk jiwa merdeka yang dididik kepada kita, khususnya umat Islam, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila mana disambut kemerdekaan pada 1957 dan sehingga hari ini 60 tahun ke-67 tahun sambutan tersebut, kalimah tauhid yang diperdengarkan kepada kita adalah kalimah azan, iaitu mensucikan Allah, membesarkan Allah. Kenapa? Allah adalah Rabb, Tuhan kita yang telah menjadi dan menciptakan kita semua, adalah makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanggungjawab kita adalah untuk dari sudut memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua diungkapkan oleh Rubai bin Amir apabila berhadapan dengan Raja Rustum ini, beliau menyatakan wa min dhiqid dunya, daripada kesempitan hidup di dunia, ila si'atid dunya wal akhirah, kepada keluasan hidup di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya dunia ini pada sisi Allah Ta'ala adalah cukup, terlalu basic ataupun terlalu minimum nak digambarkan suatu nikmat yang besar yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang beriman. Jiwa dia kaya, hati dia kaya, sebagaimana kita doa Allahumma aghnina bil ilmi, ya Allah kayakanlah kami. Antaranya kayakan apa? Dengan ilmu, pengetahuan. Apabila orang itu kaya, kita akan nampak zahir dia tu, hidup dia senang, dia adalah orang yang menikmati kekayaan yang sebenar. Sebab apa? Kaya tidak diartikan dengan keuangan semata-mata. Mungkin di sana kekayaan hati, jiwa, perasaan untuk dia membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirat adalah negeri yang abadan-abadan, kekal untuk selama-lamanya. Maka nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala sediakanlah di negara akhirat. Maka yang ketiga dikatakan oleh Rubai bin Amir apabila berhadapan dengan Raja Rustum adalah wa min jawril adyan, pada kesesatan atau kesesatan, kezaliman agama yang lain, ila adlil Islam, kepada keadilan agama Islam. Maka inilah kalau kita melihat Islam, keadilan Islam itu adalah suatu bentuk yang amat dihargai oleh seluruh penghuni bumi, sama ada orang itu Muslim ataupun non-Muslim dan sebagainya. Tapi dia melihat keindahan Islam melalui keadilan, bukan sekadar dari sudut hukum Allah Ta'ala, tapi keadilan Allah Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala sediakan syurga,
Maha adil Allah Ta'ala bagi orang yang bersusah payah hidup di atas muka bumi untuk menunaikan tanggungjawab sebagai khalifah di atas muka bumi, maka Allah Ta'ala sediakan ganjaran kepadanya untuk memasuki syurga Allah Ta'ala. Apabila orang itu tidak mengikut arahan daripada Allah Ta'ala suatu hidup di atas muka bumi, maka Allah Ta'ala Maha adil. Allah Ta'ala sediakan suatu tempat menjadi suatu bakaran api neraka Allah Ta'ala atas orang-orang yang tidak menyempurnakan tuntutan agama. Maka ini adalah kemerdekaan yang hakiki di dalam Islam. Jadi maka dengan sebab itu jumlah kita, atau marilah kita islahkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan negeri dan negara kita lebih baik lagi kepada kemerdekaan menurut perspektif agama. Maka para hadirin yang dihormati sekalian, ada 3 kalimah yang boleh kita ungkapkan selari dengan kata-kata rubai. Pertama dari sudut ubudiyah, iaitu perhambaan makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala, khusus kita ini insan manusia yang diciptakan Allah Ta'ala, iaitu untuk memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala. Maka ini adalah tujuan, hala tuju matlamat kita diadakan di atas muka bumi, untuk memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kita hendaklah menjadikan dalam kehidupan kita Allahu ghayatuna, iaitu Allah adalah matlamat kami. Apa saja kita buat di atas muka bumi ini, antum a'lamu bi umurid dunya, kamu lebih arif tentang dunia, tapi biarlah hala tuju matlamat kita adalah untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun untuk menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya adalah yang ada perkaitan yang di sini adalah mestilah kita dalam kita melaksanakan sesuatu, jiwa yang merdeka dalam diri ini adalah mestilah memperolehi mardatillah, yakni keredaan daripada Allah Ta'ala. Apabila kita memiliki keredaan Allah Subhanahu Ta'ala, maka kita akan menikmati saat kebahagiaan, keindahan hidup di atas muka bumi ini. Bahkan kita akan memiliki segala-galanya, walaupun kita tidak memiliki suatu aset yang bernilai, tapi semestinya kaya hati ialah merupakan suatu tiket yang paling besar untuk kita sentiasa mendekatkan diri kepada manusia, sesama manusia, dengan Allah, dengan makhluk ciptaan Allah. Dan mudah-mudahan kita berupaya untuk menempatkan diri kita pada kedudukan sebagai seorang hamba kepada Allah Ta'ala, bermatlamatkan untuk mencari suatu kedudukan yang baik dengan menepati kaedah hukum syarak, dan juga memperolehi sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah kita menyambung kembali dalam perbincangan kita dalam kitab Al-Qawlut Tam fil Ahkam wal Imam wal Ma'mun, kitab yang dikarang oleh Syekh Imam Ibnu Iman Al-Misri rahimallahu ta'ala, yang telah diterjemahkan Datuk Syekh Haji Zakaria bin Haji Awang, Wan Besar, Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah. Perkara yang ke-36, qala muallim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Makmum yang waswas dalam bacaan Fatihah, maka waswas ni sebenarnya kalau kita tengok, semua antara kita tak sikit banyak dia akan pernah melalui. Pernah melalui maksudnya perjalanan sewaktu mengerjakan ibadah solat itu, dan seketika pernah berlaku waswas. Cuma tinggal lagi kalau waswas yang kronik itu, maka itu suatu masalah yang besar. Yang perlu diatasi dalam kehidupan kita adalah mengeluarkan diri daripada sifat waswas tersebut, kerana waswas ini adalah akan mengganggu kualiti ibadah seseorang itu yang dikerjakan baik. Kata musannif kitab, jika sekiranya makmum itu dibalak dengan waswas dalam bacaan Fatihah, nampak musannif kitab ini kata dibalak iaitu dengan waswas, maka ini penyakit yang agak serius, yang perlu siap dari antara kita keluar daripada permasalahan waswas. Syaitan ni memang suka ganggu.
Kalau orang tu ambil wuduk pun dia ganggu. Tadi dah niat ke belum? Orang tu mandi hadas besar pun dia ganggu. Dah niat ke belum? Jadi tak kata, tak itu, tak ini. A, B, C dan D. Selagi mana kita layan bisikan syaitan tersebut, maka selama itulah akan diganggu seseorang itu dalam keadaan was-was. Maka kena hati-hati. Kalau dia solat, dia kena cermat bab ni. Maka musannaf kata dialah dibala. Kita pun tak nak lah. Kerja syaitan memang macam tu. Sebab tu kadang-kadang orang ambil wuduk, dia niat 3 kali. 1, 2, 3. Sebab apa? Itu syaitan lah, bisikan. Maka sebelum ia menghabiskan bacaan Fatihahnya sehingga imamnya rukuk. Sekarang ni perbincangan ini adalah dalam perihal berkenaan was-was, iaitu pada membaca bacaan surah Fatihah. Jadi masalah ini was-was dalam membaca Fatihah. Maka kalau dia muwafiq, dia masuk solat, maka kalau hukum asal dia sempat baca Fatihah bersama imam sehingga habis. Sampai imam tu rukuk, memang dia confirm boleh habis. Maka dia dikategorikan orang yang muwafiq. Maka sempat dia baca Fatihah. Walaupun dia datang lambat, tapi sempat dia baca Fatihah. Maka sebelum dia menghabiskan bacaan Fatihahnya imam rukuk. Nak cerita kat sini, masalah dia apa? Dia ulang kembali bacaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka contoh kita kata daripada Fatihah as-sab'u masani, 7 ayat yang berulang-ulang ni. Sebab tu almarhum Syekh Ustaz Hassan menyebut Fatihah ni jangan ditekan sangat, jangan diberatkan sangat. Dia baca secara ringan je. Dia 7 ayat yang berulang-ulang. Setengah tu saya pernah solat, saya tengok ada seorang hamba Allah ni baca. Dia baca daripada basmalah tu, kalimah bismillahirrahmanirrahim, itu 1 ayat tu pun Allahu Rabbi. Memang dia baca tu cukup detail, cukup cermat sampai bismillahirrahmanirrahim. Itu susah. Kalau macam tu memang imam rukuk dia tak habis baca lagi. Kalau dia tak masuk. So nampak, itu masalah itu yang tak boleh ada dalam solat. Sebab tu orang waswas dia kena baca macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia kena baca macam tu supaya dia tak layan bisikan syaitan. Kalau orang was-was ketika dia nak solat, usalli, tak masuk niat. Kalau dia ni ada masalah, disebut sebagai dibalai, orang yang was-was, dia boleh saja solat niat sewaktu berdiri. Bukan apa, dia penyakit. Maka cara dia nak rawat penyakit, dia niat waktu dia berdiri, Allahu Akbar, dia tak payah niat dah. Tak apa, pada dia. Sebab apa? Dia ada masalah tentang kesihatan, gangguan dari sudut was-was. Tapi pada orang yang normal, mestilah kena ada qasdun ta'arud ta'yin. Aku sembahyang Allah, aku sembahyang fardu, apa, subuh, zuhur, asar. Makmuman boleh datang kemudian. Maksudnya selepas dah bab niat imam, boleh, tak ada masalah. Boleh. Maksudnya kalau sekiranya ganggu dari sudut niat. Sebenarnya ganggu ni daripada semua benda ibadah ganggu. Kalau luar ibadah, syaitan tak ganggu dia. Dia ganggu dalam bentuk ibadah je. Kalau kita jumpa orang, kita tengah solat pun, kita tengok orang lalu pun tengok kan, kita boleh ingat dia ni dulu ni duduk kat sini, tapi dia dah pergi dekat Singapura dah, dia balik lagi. Kita boleh ingat. Tapi takkan qasdun ta'arud ta'yin kita tak boleh ingat. Allah tak boleh ingat lagi. Nampak? Sebab benda ibadah, benda yang tu syaitan tak kacau lah. Nampak? Maka masalah ni adalah sebelum dia habiskan bacaan Fatihah, imam dah rukuk. Sebab apa? Dia duduk ulang. Sebab itu masalah. Jadi cara dia mengatasi, jangan ulang, baca terus. Sebab apa? Ini dikira sebagai penyakit. Maka bacaan itu diterima oleh Allah Ta'ala. Maka musannaf kata, nak jawab ni, musannaf kata apa? Maka wajib atasnya takhalluf, supaya menghabiskan Fatihahnya, dan adalah hukum dia seperti orang yang takhalluf dengan sebab uzur. Maka musannaf kata
wajib atas dia, pandangan yang pertama, kata dia ni biar dia ke belakang imam pun tak apa. Ke belakang maksudnya dibaca lambat pun tak apa, tapi dia kena sempurnakan bacaan Fatihah dia walaupun imam dah rukuk. Hukumnya seperti hukum takalluf dengan sebab uzur. Dengan sebab uzur, maka dia dapat keringanan. Dapat keringanan ada sini. Maka wajib di sini disebut sebagai, perlu kita tengok ada dalam perbincangan kitab Mau'izatul Mukminin, kata Imam Ghazali. Maka maksudnya bimbingan orang mukmin ini, orang ini disebut sebagai al-ghurur. Apa dia? Orang tertipu. Tertipu daripada siapa? Tertipu daripada syaitan. Tertipu daripada al-ghurur itu disebut tertipu daripada syaitan. Syaitan tipu kat mana? Tipu ganggu tentang Fatihah dia. Ganggu juga sampai dilayan sampai dia terganggu. Maka dia ni disebut sebagai dapat satu title iaitu uzur. Maka apabila dia uzur tu, maka dia dapat suatu keringanan. Maka dia kena habiskan bacaan surah Al-Fatihah satu, ataupun dia uzur, maksudnya dia terus rukuk bersama dengan imam. Maka ada dua. Nanti kita akan tengok ada dua. So kita nak tengok apakah kesimpulan dia, mana satu yang paling baik. Adakah uzur dia tu dia boleh melewati imam? Maka di sini sebagai takalluf itu maksudnya dia boleh melewati imam. Imam tu rukuk, dia stay baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Imam i'tidal, dia pun siratal ladzi. Imam sujud, dia pun na'anta alaihim sampai akhir. Maka dia boleh terkebelakang daripada imam. Tapi kalau Malaysia tak apa buat macam tu. Negara Arab jangan buat macam tu. Orang Arab dia cukup pantang. Makmum yang ikut imam tapi tak nak ikut sama dengan imam. Silap-silap bila dia rokok, orang tu dia tengok dia tengah solat lagi, dia tarik makmum tu suruh sujud. Sebab apa? Pandangan daripada luar daripada mazhab Imam Syafi'i, kita hendaklah ikut imam. Apabila imam tu bacaan sempurna, kita rokok bersama, maksudnya bacaan imam kita tu al-imamu dhami, imam itu bertanggung bacaan. Pandangan luar daripada mazhab Imam Syafi'i, tapi kita masyhur dari mazhab Imam Syafi'i. Maka kalau orang tu datang, dia masbuk, dia kena habiskan baca Fatihah dia. Macam tu, kena habiskan baca Fatihah dia. Baik, maka yang ni dia dah ada keuzuran sampai kalau kita kata imam itu rukuk, dia baca Fatihah. Imam itu i'tidal, dia masih baca Fatihah. Imam sujud, dia masih baca Fatihah lagi. Imam duduk asal sujud, sebelum imam naik atas tu, maka kalau dia tak turun lagi, dia macam mana cara dia nak buat? Adakah dia boleh teruskan baca Fatihah, ataupun imam tu nak naik tu dia rukuk, dia selamat dia, ataupun sebab tu imam sebelum nak naik dia tetap nak baca Fatihah. Kalau dia nak baca, dia kena niat mufarakah dengan imam. Ada beberapa perkara, mungkin kita kata boleh kata empat. Dia boleh saja dijadikan dia sebagai orang yang masbuk. Dia tak ada baca Fatihah, maka imam rukuk, dia pun rukuk dengan imam. Siapa yang rukuk ma'an bersama dengan imam ni, makanya dia dapat rakaat. Tapi dia ni orang yang was-was. Was-was dia dapat macam tu lah. Nampak? Maka ataupun dia ni bila imam nak naik, dia rukuk, selamatkan dia. Ataupun sebelum imam nak naik, dia tak habis bacaan, dia tetap nak baca Fatihah agak, dia kena niat mufarakah. Kalau dia tak niat, hukumnya batal sembahyang dia. Baik. Maka mengikut apa yang dinakalkan oleh Al-Qamuli dalam Kitabul Jawahir. Ini pandangan yang paling ringan maksudnya. Baik, Kitabul Jawahir ini ataupun Kitabul Jawahirul Bahri, permata-permata laut. Okey. Rupanya dalam kalau kita nak tengok ilmu fiqh ni, dia banyak rujukan. Saya tengok kita fiqh antara kitab ni banyak ada beberapa pandangan. Yang pandangan ni semua adalah pandangan daripada Imam Syafi'i yang boleh kita raikan, yang boleh kita sempurnakan mengikut keadaan kita. Kita pun tidak pegang dengan satu pandangan semata-mata. Macam tu. Sebab tu saya kata tadi, adakah kalau dia gini, dia boleh buat A, dia boleh buat B, dia boleh buat C. So kita tengok pada situasi dan keadaannya. Kami kata dinakalkan oleh Al-Qamuli dalam Kitabul Jawahir daripada siapa? Daripada Imam Nawawi. Katanya, dan apa yang aku sangkanya adalah sah, disebutkan la yakunu
mahzur, dan apa yang aku sangkakan adalah sah, tetapi mengikut apa yang disebut dalam Syarhul Muhazzab. Ini daripada kitab Al-Majmu' di syarah, maksudnya Syarhul Muhazzab. Kitab ni mahal juga nampak. Saya try Google lah tengok kan. Wah, ada lebih kurang dalam 20 jilid. Kata Shopee kalau tuan-tuan tengok, ada 20 jilid. Boleh sampai harga dia lebih kurang, dia letak harga 1,700. Maknanya kalau orang nak beli kitab ni 10,000 tak cukup tuan-tuan tengok. Kalau tuan-tuan ada kitab tafsir Ibnu Katsir, harga minimum kat Malaysia ni Ustaz Zahazan keluarkan Telaga Biru 400.5. Harga biasa 600 ke 700. Kalau pesta buku tu lebih kurang boleh dapat diskaun sampai 600. Tu baru satu kitab tafsir. Tu tak masuk Hamka lagi, tak masuk kitab Ibnu Katsir yang lain-lain bagai-bagai semua. Lepas tu campur-campur yang lain. Boleh tahan juga tu. Nak jadi ulama' ni bukan mudah. Bukan sekadar pengorbanan masa. La yakunu mahzuran, maksudnya dan apa yang aku sangkanya adalah sah, tetapi mengikut apa yang disebut dalam Syarhul Muhazzab. Maka ini pandangan yang kedua, bahawa makmum tersebut tidaklah diberi hukum uzur. Maka tidak boleh diberi hukum uzur. Kalau lupa ayat, dia kena ulang. Kalau lupa selepas maksudnya habis baca, macam mana kaedah dia. Tapi disebut sebagai dalam ini disebut sebagai tidaklah diberi hukum uzur. Kita tahu kalau kita tapi jangan buat silap maksudnya kalau orang tu baca iyyaka na'budu yang saya sebut tadi, kalau dia sebut iya tanpa ada sabdu, tuan-tuan agak-agak masuk dia apa tuan-tuan? Kalau ada sabdu, akan engkau wahai Tuhan kami na'budu, kami sembah. Kalau tak ada sabdu, iyyaka, iya tanpa sabdu, cahaya matahari. Akan engkau cahaya matahari kami sembah, dan akan engkau cahaya matahari kami minta pertolongan. Nampak? Sebab tu tasydid ni suatu bentuk yang perlu ditekankan. Kalau dia baca, kalau orang tu dengan sengaja baca, hukum dia syirik. Maka syirik dia kufur, tuan-tuan. Tapi kena hati-hati lah. Tapi kita tak katalah kita baca salah macam tu, tapi kena cermat juga. Sampai kadang-kadang was-was tu boleh jadi macam-macam boleh jadi. So kena cermat. Baik. Maka di sini kalau kita tengok, pandangan yang pertama disebut sebagai dia wajib, maksudnya dia takalluf dengan imam, dikira sebagai uzur, dia kena habiskan Fatihah dia. Pandangan yang kedua, makmum tersebut tidaklah diberi uzur. Maka ma'azunnuhu sihah. Maka kalau tidak diberi uzur, maka dia kena rukuk dengan imam Maka dia kena rukuk dengan imam. Cara dia yang kedua ini, dia rukuk dengan imam walaupun dia tak habis baca Fatihah. Bila imam tu sujud, iktidal sambung sampai imam bagi salam, dia tadi Fatihah tadi dia tak sempurna lagi. Maka dia kena tambah satu rakaat lagi, jadikan sebagai rakaat tambahan. Sebab apa? Dia tak baca Fatihah. Kalau kita kata berpegang dengan pandangan yang lain, mazhab yang lain, maksudnya kalau setiap kali kita lewat, maka kita ikut saja imam, kita tak baca Fatihah, banyak rakaat kita tak baca. Sebab tu Imam Nawawi kata antara yang paling afdal, suri membaca surah Fatihah itu tidak sunyi daripada membaca Fatihah setiap rakaat. Itu yang paling baik. Maka bila dia tak sempurna pada rakaat yang pertama, dia boleh ganti saja. Selepas imam bagi salam, dia naik tambah satu rakaat. So kalau kita tak nak ke belakang imam sebab apa, kadang-kadang nak kejar imam boleh tahan juga. Tuan-tuan, kita baca pun speed. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Imam laju, contoh kalau imam laju. Tapi kalau kita yang masalah kita, tapi masalah was-was ni, selalunya was-was ni bila imam dah rukuk dia laju baca dia. Sebelum imam rukuk dia lambat. Tuan-tuan perasan orang was-was. Dia sebab nak kejar imam. Dia nak kejar imam, dia kena laju. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Dia boleh baca pula. Tapi tak apalah, itu masalah pada dia lah. Tapi nak cerita, kita ambilkan poin kat sini. Ada dua kesimpulan yang ulama' bagi. Pertama, kalau was-was, maksudnya dia baca tak sempurna, dia boleh takhalluf dengan imam. Dia boleh habiskan Fatihah dia, syarat dia sebelum imam naik pada rakaat disebut sebagai 5 rukun semua, ataupun 2 rukun panjang, 3 rukun panjang, yang berselangnya 2. Macam itulah kita kata.
Sampai imam tu naik, maka dia kena 5 rukun, maksudnya 3 yang panjang, 2 yang tengah tu. Bila imam naik tu, dia kena turun lah. Dia tak turun, dia kena niat mufarakah. Tak niat mufarakah, batal sembahyang dia. Nampak? Hanya dengan sebab tu agama ini mudah. Ad-din yusrun. Agama ini mudah, maka kita boleh pilih. Sebab tu kalau setiap masalah orang tak sama, ada orang A, ada orang B, maka dia kena sesuaikan permasalahan tersebut mengikut keadaan dia. Macam tu. Maka itulah perkara yang pertama yang kita fahami daripada makmum yang waswas dalam bacaan Fatihah. Cuma yang kita doa supaya kita tak jadi orang yang waswas dalam bacaan Fatihah. Was-was ni boleh jadi macam-macam. Selalunya mungkin antara sebab dia orang tu duduk dalam bilik air lama sangat. Boleh jadi. Kan? Ataupun di saat dia qada hajat, dia basuh tu rasa tak sempurna. Boleh jadi. Ataupun bila dia buat sesuatu dalam bilik air tu lama sangat. Macam-macam lah. Perkara-perkara yang rasa macam pernah kita dirujuk. Kadang-kadang saya mandi hadas besar. Tapi saya rasa macam saya tak jolok nampak tuan. Dia jadi macam kemuskilan. Sebab apa? Syaitan kerja dia macam tu. Aspek niat. Sedangkan kita tahu niat mandi hadas ni masuk tangan dalam ni boleh. Masuk tangan dalam besen ni, asal tangan air terkena tangan dia, boleh niat lah. Tak ada masalah. Dia tak semestinya macam kita ambil wuduk kena basah daripada umbul-umbul buat turun bawah, tak payah. Mandi hadas macam tu. Tapi syaitan memang kerja dia macam tu. Dia akan cari di mana kelemahan kita, maka di situ dia akan usik kita. So kita kena sebab tu penting pengajian. Maka bila kita belajar, kita mengaji, kita tahu kaedah macam mana kita nak buat. Itu kelebihannya. Masa rezeki bagi orang yang ada ilmu, dia tahu untuk keluar daripada permasalahan waswas tersebut. Mudah-mudahan kita angkat takbir pun sempurna. Allahu Akbar. Baca Fatihah pun sempurna. Sampai selesai bagi salam sempurna. Oh syukur, alhamdulillah. Kalau dapat nikmat ni solat, Allah gembira. Tapi kalau orang waswas daripada rakaat pertama dia waswas, rakaat kedua pun dia rasa tak khusyuk. Rakaat ketiga sampai dia bagi salam, rasa macam tak sempurna lah. Allahu Rabbi. Contoh. Sebab tu kelebihan orang berilmu antara dia, kalau dia bagi salam, Assalamualaikum, tiba-tiba dia kentut. Kelebihan orang berilmu. Warahmatullah tu sunat. Memadai akan dia mengucapkan kalimah ataupun menyebut Assalamualaikum. Wajib. Warahmatullah itu sunat. Pandang kanan pun sunat. Walaupun dia bagi salam. Kita tak minta lah berlaku macam tu, tiba-tiba kentut. Ataupun kita Assalamualaikum, batuk, kum. Kita nak ulang balik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan. Sebab kita tahu, yang pertama tu dah kira memadai pada dia, dah keluar lah daripada solat. Kan? Salam yang pertama tu rukun kan, keluar daripada solat. Kita bagi salam yang kedua. Kalau orang tu tak tahu, kum dia batuk tadi, dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, lepas tu dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Jemaah pun confused. 3 salam hari ni ya. Nampak? Itu kelebihan. Semua ada kelebihan. Allah Ta'ala sediakan sesuatu jalan yang mudah lah. Agama ni mudah kan. Maka kelebihan pada orang yang mengaji ilmu. Baik. Qala mu'allim rahimahullah. Perkara yang ke-37. Makmum lupa membaca Fatihah hingga imam rukuk. Tadi was-was. Yang ni dia lupa. Biasa lupa ni. Imam tu baca sedap sangat kan. Kadang-kadang boleh jadi lupa. Ataupun dia masuk dalam keadaan solat tadi, dalam keadaan emosi dia tak stabil, terganggu, apa-apalah permasalahan. Ataupun dia memang duduk dilayan, tak sempat nak baca Fatihah, tiba-tiba lupa. Kena tengok lah, lupa dekat mana tu. Adakah lupa itu dikira sebagai uzur? Ataupun lupa itu tak dikira sebagai uzur? Adakah lupa tu kalau dia rokok bersama imam dia kira sah, dia kira dapat sebagai title makmum yang masbuk ataupun tidak? Anda kena tengok jugalah. Jika makmum itu terlupa membaca Fatihah setelah bertakbiratul ihram, maksudnya dia dah angkat takbir dah, Allahu Akbar, dan niat angkat takbir, lupa pula baca Fatihah. Dan kan kita tahu dalam hadis Nabi sebut la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Maksudnya tak sah siapa yang sembahyang tak baca surah Al-Fatihah. Yang ni lupa, bukan dia sengaja tak baca, tapi dia lupa. Maksudnya solat itu mesti dibaca dengan surah Al-Fatihah. Sebab Fatihah itu rukun.
Rukun maka 7 ayat yang ulang-ulang tu mesti kena komplit 7 ayat. Tak boleh miss. Selepas kata takbiratul ihram dia lupa dan tidak sedar. Dia tak sedar, dia tak perasan. Rupa-rupanya bila dia tak perasan melainkan selepas imamnya rukuk. Imam dia rukuk baru teringat, alamak tak baca Fatihah. Tadi kalau hukum masa dia tu muafiq, maka dia kena bacalah surah Fatihah tadi walaupun imam rukuk. Sebab dia tak baca lagi. La solata liman lam yaqra. Maka dia kena baca walaupun kita tahu imam tu bacaan imam boleh menanggung bacaan kita. Bacaan imam kita bacaan kita ditanggung oleh bacaan imam. Kalau sekiranya imam tu baca Fatihah dia sempurna, sah. Maksudnya bertepatan. Baik. Maka apabila dilupa, maka ia dibolehkan, kata musannif kita ni, pandangan yang pertama, dibolehkan takalluf kerana menghabiskan bacaan Fatihah dia. Maka dia lupa, tadi was-was, dia lupa, dia dibolehkan ke belakang, melewati imam. Maka dia kena habiskan bacaan surah Fatihah dia. Dibolehlah kalau dia nak ambil pilihan tu, maksudnya ini pilihan pada diri dia. Dan adalah takallufnya itu dengan uzur. Maka dengan uzur ni maksudnya sebagaimana yang kita kata lah, maka dia bolehlah. Baik. Uzur berapa rukun dengan uzur? Uzur sama lah macam tadi. Kalau dengan uzur 5 rukun, pendek dan panjang combine. Ataupun kalau muwafiq 2 rukun panjang, 1 rukun pendek. Kalau uzur boleh 3 rukun panjang ataupun 2 rukun pendek. Macam tu. Sama juga option macam tadi juga. Kalau ke belakang sangat sampai imam tu dah naik pada rakaat yang berikutnya, dia tak turun lagi, maka kalau dia tak niat mufarakah, batal. Tapi kalau ambil jalan play safe, sebelum imam tu nak naik pada rakaat yang berikutnya, dia dah rukuk lah. Ataupun nak ambil pendekatan mudah, kalau dia lupa, dia boleh saja kalau nak rukuk bersama imam tanpa dibaca surah Al-Fatihah. Dia terlupa, nak macam mana? Adakah lupa ni dikira berdosa? Lupa tak berdosa, tuan-tuan. Lupa ni tak berdosa. Ada hadis Nabi menyatakan orang yang lupa ni tak sengaja tak berdosa. Sebab tu orang yang terlupa atau tak sengaja, bila dia minta maaf, jangan aniaya dia, jangan marah dia. Jangan setengah orang dia punya perasaan marah bila orang minta maaf, orang terlupa, tak sengaja, dibantai orang tu. Tak boleh. Nabi pun kata tak berdosa. Al-azalu syar'iyah, maksudnya ni keuzuran syarak yang ada pada dia. Sebab apa? Dia ni an-nisyan. Sian ni maksudnya dia lalai ataupun dilupa. Nabi dia katalah dalam hadis ni, hadis yang panjang juga, disebut sebagai orang yang lupa sengaja ni, dia tak berdosa. Pada dia tak berdosa. Macam kita bangun, bangun-bangun, alamak, dah habis dah waktu subuh. Kan? Waktu azan subuh, imsak subuh, lepas tu waktu syuruk, dah habis dah. Tapi kita tak sengaja, kita bangun lambat, kita tak payah qada. Sebab kita bukan sengaja. Melainkan kita bangun, pergi mandi, makan bagai semua, buat apa semua, pukul 10 baru nak solat subuh, itu qada. Tapi kalau kita bangun, selesai qada ajar, ambil wuduk dan sebagainya, kita solat, tak payah qada, dia kira adaan tunai. Tak sengaja. Bukan kita ni, cuma kita kena ambil langkah berhati-hati lah. Tapi nak cerita maksudnya kita tak berdosa lah, sebab kita tak sengaja. Macam tu. Dah kunci jam dah tapi tak terjaga. Contohlah kita kata, kita minta jauh lah, tapi harap-harap kita bangun semua sebelum subuh lah. Ataupun kita kata nak membolehkan, tapi sekiranya keadaan tu berlaku, sebab tu fiqh dia begitu. Dan kata kil ini adalah pandangan, disebut sebagai qaulun dhaif. Kil ni pandangannya lemah. Sebab apa dia lemah? La yu'rafu fa'iluhu, maksudnya tak diketahui siapa yang memberikan pandangan tersebut. Ada setengah ulama tak ketahui ni. Ulama kadang-kadang dia nak jaga aib orang tu. Mana orang tu bagi pandangan, dia nak jaga aib tu, dia tak dedahkan nama kawan tu. Sebab tu kalau kita tengok, kalau hadis dia ada sajaratus sanad, pokok sanad dia. Selalunya kalau hadis daripada Rasulullah, daripada Rasulullah, kemudian datang sahabat, orang akan cari susu galur ni, siapa yang meriwayatkan hadis. Kena cari satu persatu dan sebagainya, baru letakkan title hadis ini mutawatir, ini sahih, ini sebagainya.
Tapi dari sudut pandangan ni kata qil ini, pandangan ni sebut sebagai yang dhaif. Qaul dhaif maksudnya pandangan yang dhaif, tapi dhaif tidak bermaksud tidak boleh beramal. Macam tu. Baik, kita nak tengok. Ulama tu cermat. Kadang-kadang kita pun tak tahu title ni sebab pertama tak diketahui orang. Adakah sebab tak diketahui itu disembunyikan maklumat orang tu, ataupun orang tu tak mahu dibuatkan secara umum atas pandangan tersebut. Tidak diberi uzur, katanya tidak diberi uzur. Pertama diberi uzur, pandangan pertama kata diberi uzur. Yang kedua tidak diberi uzur pada demikian kerana taksirnya, iaitu cuainya, muqassir, al-muqassir, maksudnya orang yang cuai itu, al-muqassir la ya'tazar, orang yang cuai ni tak dimaafkan. Macam tu, tak dimaafkan, tiada keringanan pada dia. Sebab apa? Dia ni lupa tu, maka dikira sebagai cuai. Sebab itulah kena hati-hati kan. Dengan sebab lupanya, cuai tu dengan sebab lupa dia. Sebab tu kita kena alert kita kata. Dan lanjutan masalah ini seumpama musannif ini nak buat suatu bandingan. Bandingan ni apa? Jika makmum itu tidak sedar bahawa ia meninggalkan bacaan Fatihah hingga rukuk ia serta imamnya, maka tidaklah harus dalam bahasa fiqh ni. Maka kalau dia teruskan apa? Ia kembali kepada qiyam. Tuan-tuan tengok Dan lanjutan masalah ini, jika makmum itu tidak sedar bahawa ia meninggalkan bacaan Fatihah, dia tak sedar dia meninggalkan Fatihah hingga rukuk ia serta imamnya, maka dia rukuk bersama dengan imam. Dia tak lupa baca Fatihah, dia rukuk dengan imam. Maka bila dia rukuk dengan imam, maka bila dia rukuk tak baca Fatihah, tidaklah harus. Tidak harus ni maksudnya dia jangan berlainan dengan imam. Contoh dia lupa, tadi tak baca Fatihah, dia naik balik, ia kembali kepada qiyam, maka hukum fiqh kata tidak harus ni, batal sembahyang kalau dia naik. Macam kita sujud, Allahu Akbar, ada batu, angkat kepala letak sini, batal solat. Dahi ni kita tahu, rambut ni tutuplah macam mana, asal sikit je dahi kena lantai tempat kita sujud, solat tu sah. Tapi kalau ada kain, permukaan kain yang kita pakai ni, tiba-tiba kita punya serban tutup dahi ni sampai kita sujud dengan kain yang kita pakai, ataupun kain kita ataupun muslimat dengan telekung, tutup dahi kita dengan sebab kain yang kita pakai, maka batal sembahyang dia. Nampak? Tapi kalau ada batu sekalipun, jangan ubah, angkat, tak boleh. Macam tu. Dia tak boleh buat dua perbuatan. Tadi maksudnya dia kembali kepada perbuatan asal, iaitu masa qiyam tadi baca Fatihah, dia nak kembali, maka tak boleh. Macam orang duduk dalam tahiyat awal, imam dah naik atas dah. Imam sama sekali tak boleh turun. Imam turun balik, batal sembahyang ni. Sebab tu kalau kita jadi makmum, kita jangan tegur imam subhanallah, sedangkan duduk iftirash, membaca tasyahud awal, hukum dia sunat. Maka sunat tersebut, imam dah naik rukun dah, tak boleh turun dah. Konsisten lah dengan keputusan tersebut. Tapi makmum jangan menambah masalah dengan menegur imam pada buatan sunat. Takut nanti kawan tu jadi confused. Turun balik, ni duduk, jadi confused. Macam tu. Kat situ lah. Maka tak boleh ia kembali. Maka tiada harus ini sebut sebagai fatah, batal dari sudut hukum fiqh. Namanya batal, ia kembali kepada qiyam, berdiri. Maka kalau dah rukuk lah. Kalau dah rukuk, dia kira sebagai orang ni, adakah dia dikira sebagai macam orang masbuk? Rukuk bersama imam, dia dapat rakaat. Satu, sampai dia lupa. Maka jalan yang paling baik adalah, walaupun kita tahu pandangan lain kata bacaan ditanggung oleh imam, tapi pandangan yang berikutnya adalah apabila dia ikut imam, dia lupa tadi, maka dia ikut teruskan perbuatan dengan imam tu bagi salam, tambah lagi satu rakaat. Tambah lagi satu rakaat. Tak kisahlah orang kata tadi dah 4. Tak apalah, kita je tahu. Kita tahu perbuatan kita yang kita lupa. Tambah berdiri untuk tak boleh dia kembali kepada qiyam untuk berdiri baca Fatihah. Baik, maka kita jelas kat sini bahawasanya tak boleh reverse balik dalam solat. Jangan orang angkat takbir, lepas tu dia batalkan sembahyang dengan sengaja. Waktu lagi tak boleh. Hukum dia haram, membatalkan sembahyang dengan sengaja.
Tak masuk niat. Allahu Akbar. Padahal dia bunyi Allahu Akbar. Lepas tu dah komplit dah niat lah. Dia nak batal lagi, tak puas hati lagi, tak ada usalli. Sedangkan kita tahu qasdun aku sembahyang ta'arud fardu, subuh, zuhur, asar, isyak, maghrib, 5 waktu. Itu je. Itu saja. So kalau dah sempurna dah, sampai bar dah masuk dah, aku sembahyang yang sahaja aku tu adaan tunai berapa rakaat, itu tak ada pun tak apa. Tapi kalau nak buat silakan, lagi baiklah. Tapi memada pada dia adalah dalam sebagaimana kitab Matla'ul Bayan disebut sebagai 3 syaratnya tu. Baik. Itu kena sempurnakanlah. Baik. Bahkan hendaklah ia terus mengikut imamnya. Makanya pandangan yang kedua kata, yang tadi kata uzur, pandangan kedua hendaklah kalau dia qiyam sunni, dia terus ikut imam. Follow saja imam. Ni orang Arab suka ni kalau macam ni. Orang Arab dia tak suka melewati imam. Kalau masbuk, kita masbuk melewati imam 2 rukun, batal sembahyang kita. Kalau kita tak niat mufarakah. Contoh kalau kita masbuk, imam dah rukuk dah, kita still nak baca Fatihah. Kita datang lambat. Kita datang lambat tu sekira-kira berdiri dengan imam tak dan pun baca Fatihah. Kalau tak ada imam rukuk, kita rukuk je lah. Selesai masalah. Yang tu clear. Tak perlu kita nak sikit lagi. Tak boleh. Tentu. Tapi ini kategori orang yang muafiq. Sebab dia datang masuk awal. Dia datang awal, sempat baca Fatihah, tapi dia hanya masalah dia lupa. Maka pandangan yang kedua kata, bahkan hendaklah dia terus mengikut imam. Dan luputlah rakaat itu bagi dia. Maksudnya dia tak dapat rakaat tu, tapi sembahyang dia sah tak? Sah sebab dia lupa. Lupa tu dikira sebagai suatu keuzuran daripada dia juga. Maka dia ambil jalan yang paling baik adalah, maka oleh itu wajiblah, kata pandangan yang kedua, wajib ialah tambahkan 1 rakaat lagi selepas salam imamnya. Nampak kan? Kena tambah lagi 1 rakaat. Maka lupa ini mengikut pandangan Imam Syafi'i adalah lupa sembahyang itu dikira sebagai sah. Lupa tidak dikira sebagai sembahyang itu tidak sah. Lupa sembahyang dia tetap sah. Cuma kalau kita tengok pandangan yang paling yang dipegang oleh kita hari ini, itu sebagaimana Ibnu Hajar, orang yang lupa ni tidak diberikan kelonggaran. Sebaiknya kita kena baca secara hadar, baca cepat sikit. Kita dah tahu dah kita lambat, kita baca cepat sikit lah. Kita nak ikut imam. Maksudnya baca ni dia ada kaedah baca dia ada banyak lah. Maksudnya mengikut fasahah yang kita baca, kelajuan yang kita baca. Tapi kalau kita dah sedar tengah-tengah, kita bacalah dengan kadar agak laju sikit. Tidak, nanti kita tak ada dah cicir imam, sebab susah nak kejar imam. Kena imam speed, kita pun susah juga nak speed lah. So kita kena tengok kat sana. Baik. Maka dalam perbincangan ini, makmum yang lupa membaca Fatihah ini, ada 2 kesimpulan yang diberikan, iaitu adalah seorang yang musalli, orang yang mendirikan solat, diberi keuzuran. Maka keuzuran tersebut kita jelas tadi bahawasanya ada 5 rukun yang diberikan. Kalau rukun uzur tu memang confirm 5 rukun. Kita jelas bahawasanya 1. Dan yang keduanya adalah dia hendaklah rukun bersama dengan imam, kemudian hendaklah dia tambah 1 rakaat lagi apabila imam itu memberi salam. Walaupun nampak pada zahir dia bersolat dengan kalau zuhur dengan bukan 4 tapi 5. Sebab apa? Berpegang dengan hadis yang menyebutkan la solata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tak sah sembahyang seseorang yang tidak baca Fatihah. Cuma masalahnya adalah dilupa. Ini kadang-kadang lupa juga masalah yang boleh berlaku atas sesiapa saja. Sebagaimana masalah yang pertama, waswas, yang kedua adalah lupa. Jadi lupa ini sebahagian ulama kata disebut sebagai al-muqassir ya la ya'tazur. Lupa ini ataupun disebut sebagai muqassir, orang yang cuai. Maka orang yang cuai orang yang tidak dimaafkan. Sebab tu kalau kita nak buat sesuatu ataupun kita nak, di saat kita nak mendiri solat, kita kena ada persediaan yang baik. Jangan kita datang dalam keadaan kita berlari.
Kadang-kadang bila kita termengah-mengah, terganggu dari sudut pengawalan emosi yang baik, nak masuk niat, ataupun di saat kita nak solat, kadang-kadang kita terganggu dengan bacaan kita ataupun memikirkan sesuatu. Sebab tu paling baik adalah kita semua-semua, termasuk diri saya lah, paling baik kalau nak solat jangan tengok telefon. Betul, saya kata diri saya lah, paling baik 5 minit nak solat, kalau boleh jangan tengok telefon. Sebab apa? Kadang-kadang orang yang WhatsApp tu, yang kalau WhatsApp by group tu, adalah salah satu nombor yang tidak menyenangkan hati kita. Allahu Rabbi. Jadi kita tak nak. Kita tahu lah manusia ni bila dia tak menyenangkan hati dia, syaitan akan dudap buat kacau kita kan. Salah kan, dia bergerak melalui pembuluh darah kita kan. So kalau kita tengok diri dia, emosi kita terganggu. Nanti kalau emosi kita terganggu, kita nak niat pun boleh terganggu, kita nak bacaan kita boleh terganggu, fi'li kita, qauli kita, qalbi kita boleh terganggu. Nampak? Semua perkara ini boleh mengganggu gunggat dari sudut kesempurnaan solat. Jadi kalau kita tolak tepi dulu, kita fokus untuk kita nak berhadapan. Macam kita nak jumpa agung lah, telefon dah silent lah. MC kata sila silentkan telefon ataupun matikan telefon terus. Sedia 5 minit lagi dah ready dah. Telefon tak boleh tengok dah. Macam tu. Bila datang ketibaan tu, ada kena ready dah. Macam itulah kita kalau boleh buat macam tu, Allah syukur pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Kita nak cari ibadah solat yang khusyuk. Bukan senang, sesuatu benda yang sukar nak dapat khusyuk dalam solat. Tapi apabila istiqdar, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, istiqdar menghadirkan hati, di sinilah tempat telik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pandang tempat telik kita adalah hati. Zahir nampak sembahyang, tapi hati tak hadir bersama dengan sembahyang tersebut. Maka ini masalah ni. Tapi mampu kalau orang itu istiqdar menghadirkan hati, bila dia angkat takbir, dia nampak dah depan dia tu 13 rukun yang nak disempurnakan. Mungkin kita cakap mudah, kita nak buat susah, tapi itulah kelebihan orang yang istiqdar. Sebagaimana sebelum ni kalau kita kata di sebagai tempat telik Allah Ta'ala ini, hati ibarat macam seorang itu raja yang saya pernah kongsikan sebelum ni dalam kitab Munyatul Musalli, disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani. Jadi disebut daripada kata Imam Ghazali, saya kira antara dia kata seumpama seorang menghadiahkan raja, menghadiah dayang kepada istana, dayang yang dihadiahkan itu adalah yang tidak sempurna pada anggota tubuh badan dia. Mungkin ada cacat pada mata, ada cacat pada tak mata. Semestinya apabila dia menghadiahkan kepada istana, raja yang amat besar, raja akan murka seumpama penghinaan diberi kepada diri dia. Sepatutnya bagi yang sesempurna yang mungkin, ataupun memberi kepada dayang kepada istana tersebut yang ada pada fizikal tapi ruhnya tidak ada. Macam tu. Ibarat macam disebut sebagai analogi. Cuba kita telik apakah hadiah kita yang kita hadiahkan kepada Allah Ta'ala dalam keadaan kita mendirikan sembahyang. Kalau kita diri sembahyang pun tidak istiqdar menghadirkan hati, maka sembahyang kita hanya pada zahir dia tapi tidak disertai dengan batinnya, maka kalau raja pun boleh murka, apalagi Allah Ta'ala, Tuhan Rabb yang maha berkuasa, yang telah mencipta dan menjadikan kita. Maka begitulah keadaannya. Maka kita semua kena pakat cari jalan, termasuk diri saya ini. Kalau kita nak solat, cubalah walaupun kita tahu martabat seseorang tak sama. Kalau tok guru dia tak pakai baju t-shirt, saya pun pakai baju t-shirt, saya pun solat, tapi kita tengok martabat orang tak sama. Orang alim cara orang alim, tapi setidak-tidak dia, biarlah hati kita ni masa kita buat ibadah itu, kita cuba fokus lah. Kita cuba ketepikan anasir-anasir yang tak baik kan dalam surah disebut sebagai orang yang lalai terhadap solat dan sebagainya lah. Jadi apapun kita faham dari sudut perbincangan kita pada hari ini, mudah-mudahan dia akan menghadirkan kita untuk menyempurnakan tuntutan ibadah, insya-Allah. Jadi saya kira cukuplah sekadar itu. Yang baik daripada Allah Ta'ala, kurang dan lemah daripada kelemahan bicara ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات